mulakan majlis pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semulakan untuk Ketua Kampung Hasan bin Usman yang dihormati Tuan Imam, hormati mantan Nazir Masjid Haji Ismail bin Rahman, hormati ahli jawatan kuasa masjid yang berbahagia Fadil Ustaz Muhammad Fadil Kamaruzzaman, Eksekutif Unit Operasi Faraid Bahagian Baitul Mal Majlis Agama Islam Selangor yang hadir pada malam ini sebagai tuan ceramah kita. Hormati tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah sidang hadirin, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita amat bersyukur kerana kita dipilih oleh Allah untuk hadir dalam majlis ilmu, iaitu satu ceramah berkaitan dengan pengurusan harta dalam Islam. Dan kita telah pun mewawarkan pada hari Jumaat tadi. Itu juga pada sebelum daripada ini kita mengedarkan flyers kepada tuan-tuan ahli karya untuk hadir bagi mengambil ruang dan peluang yang disediakan oleh pihak masjid supaya kita mempunyai ilmu berkaitan dengan urusan harta dalam Islam. Dan bersama-sama dengan kita pada malam ini, insya-Allah, orang yang mahir dalam mengurus harta faraid, kita jumpa Fadil Ustaz Fadil Muhammad Fadil Kamaruzzaman. Kalau di MAIS ni pakar mengira faraid, dia setakat ni dia seorang. Jadi ilmu faraid ni memang susah untuk kita pelajari, dan inilah ilmu yang mula-mula akan dicabut daripada hati umat Islam. Jadi tuan-tuan, kalau dapat peluang pada malam ni, kita mengambil ruang dan peluang, insya-Allah saya akan memberikan masa yang luas untuk tuan-tuan bertanya kepada penceramah, dan kepada penceramah juga saya telah pun berbincang dengan penceramah supaya ceramah Al-Fadhil Ustaz ni tidak akan maknanya Ustaz Fadil akan berceramah dalam 30 minit awal atau 40 minit. Lepas tu dia akan buka ruang dan peluang pada tuan-tuan untuk bertanya. Dan pertanyaan saya akan buka secara live, tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan boleh bertanya menggunakan mikrofon yang akan disediakan nanti. Dan kalau malu bertanya, maka boleh menghantar secara bertulis kepada saya, dan saya akan bertanya kepada Ustaz Fadil melalui soalan yang tuan-tuan hantar. Dan juga saya akan meletakkan nombor handphone saya kat atas ni supaya tuan-tuan boleh SMS soalan. Nanti saya akan cuba baca soalan yang dihantar, terutama kepada kaum ibu lah. Mungkin ada yang rasa susah untuk bertanya, segan dan sebagainya. Pada yang kaum bapa ni saya syorkan supaya bertanya secara live, lebih mudah untuk kita melaksanakan majlis pada malam. Dan tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini menjemput Al-Fadhil Ustaz Fadil Kamaruzzaman untuk menyampaikan ceramahnya berkaitan dengan pengurusan harta dalam Islam. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma
rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbi adilni mawla sidqin wa adilni mawla sidqin wa ja'alni min rasulika nasira. Yang saya muliakan bekas bos besar saya, Ustaz Ahmad Toha, Ustaz Hamzah bin Toha, gawai saya tu, bos besar saya. Mana ilmu dia lebih tinggi dari saya sebenarnya, tuan-tuan. Seterusnya untuk kampung, untuk Ustaz Saiful Fadilah, Tuan Imam Masjid Kampung Seceding, bekas mantan Tuan Nasi Masjid, mantan untuk kampung barisan ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Seceding, dan seterusnya tuan-tuan sedang mendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu untuk kita sembang-sembang lah ya, sembang-sembang. Kita ringankan pertemuan kita pada malam ini, sembang-sembang tentang ilmu faraid. Ya. Tajuk yang dibagi oleh Ustaz Noah, pengurusan harta. Ya tuan-tuan ya. Kalau nak cerita pengurusan harta lagi luas tuan-tuan ya. Pengurusan harta dia luas. Dia cerita bab wasiat, cerita bab hibah, cerita bab apa nama itu, wang tak patuh syariah, zakat, wakaf, faraid, itu semua pengurusan harta. Tapi ya, kalau nak cerita semua tu memang tak cukup malam ni. Malam nak cerita faraid malam ni pun sebenarnya tuan-tuan 30 minit lagi tuan-tuan ya. Tak cukup ya tuan-tuan ya, tak cukup ya, tak cukup. Saya biasa kalau bagi top faraid 2 jam. 2 jam dekat Jabatan Kerajaan ataupun dekat masjid-masjid, kadang sejam setengah sampai pukul 9 lebih, 9:30 tuan-tuan ya. Ada satu masjid kat Kelang tu sampai 10:30 baru sembahyang Isyak tuan-tuan. Ada brand tuan-tuan malam ni? Kalau ada brand tak ada masalah, saya tak ada masalah tuan-tuan. Sebab kalau cerita faraid, cerita bab saka, itu memang kesukaan hati saya tuan-tuan ya. Memang kesukaan saya. Sebab bidang tugas saya hari-hari cerita bab saka, cinta bab faraid. Daripada pagi tadi tuan-tuan saya kerja, sampailah petang tadi, semuanya cerita bab faraid tak berhenti. Berhenti solat Jumaat, masuk pejabat, dah orang telefon tanya faraid, orang datang tanya faraid. Hari sekarang ni cerita faraid macam cerita orang masalah rumah tangga tuan-tuan ya. Dulu dekat pejabat agama, orang datang pejabat agama nak cerita pasal masalah rumah tangga. Sekarang ni tuan-tuan, orang datang beragama, orang datang majlis banyak tanya bab faraid tuan-tuan. Ya. Sebab orang zaman sekarang meninggal biasanya ditinggalkan harta. Mesti tuan-tuan ditinggalkan harta. Ya. Dan apabila ditinggalkan harta tuan-tuan, ya, ada sahaja harta, maka bermulalah faraid. Berlaku kematian, berlaku faraid tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, setengah jam saya nak cerita, saya akan cerita asas saja. Kemudian saya buka dekat tuan-tuan, tuan-tuan boleh tanya, open, angkat tangan, tanya secara direct dengan saya. Saya akan bantu tuan-tuan insya-Allah cara-cara nak menyelesaikan harta pusaka. Siapa nak tanya tentang kiraan faraid malam ni pun boleh, tak ada masalah. Saya tunjukkan kiraan dekat depan. Siapa nak tahu ahli waris dia kalau dia meninggal dunia pun saya boleh tunjukkan depan. Siapa tak tahu macam mana nak berhubung dengan pejabat tanah, pejabat pusaka, nak isi borang, saya boleh tolong tuan-tuan malam ni tuan-tuan. Ya, saya boleh bantu tuan-tuan. Ya. Jadi ambil peluanglah malam ni tuan-tuan. Ya. Saya datang kat sini bukan selalu sekali ni tuan-tuan ya. Saya sebenarnya tak nak datang sini, tapi kerana Ustaz Ahmad Toha suruh datang, saya datang juga. Sebab saya orang sebelah hanya tuan-tuan, Kampung Jenjarum. Saya tak nak cerita pada ni susah. Orang datang rumah saya tuan-tuan. Orang ramai kenal saya tuan-tuan. Ya, rimas tuan-tuan. Ya tuan-tuan ya. Tapi saya memang selalu bagi talk pasal faraid lah tuan-tuan ya. Dekat di Selangor ni saya memang keliling. Dekat Kuala Langat ni pun ada buah masjid saya memang mengajar bab faraid. Memang faraid ni saya ajar. Saya tak ajar bab lain. Saya tak ajar bab nikah ke apa, tak ada. Walaupun dulu saya ceramah khusus kahwin, saya dah tak ajar bab kahwin tuan-tuan. Sekarang ni cerita bab faraid, cerita pusaka tuan-tuan.
Tuan-tuan depan saya ni tuan-tuan, kalau nak tanya baraya dengan saya, insya-Allah dia akan bantu. Nanti lah, ya. Saya percaya depan-depan saya ni mesti ada masalah besar. Mesti ada kisah jatuh tuan-tuan. Belum lagi apa-apa dah jatuh. Mana? InsyaAllah tuan-tuan ya. Dan saya nak wawarkan dekat luar sana kita ada buka kaunter saham wakaf tuan-tuan ya. Wakaf tunai. Saya memang promote habis ni tuan-tuan ya. Malam ni kalau boleh sebelum melangkah keluar daripada masjid ni, paling common keluar RM10 je. RM10 daripada poket dia tuan-tuan. Jangan kedekut ya tuan-tuan ya. Nabi kata kedekut tak masuk syurga. La yadkhulul jannah bakhil, ya, tak masuk syurga orang bakhil. Ni buka kaunter tuan-tuan. Saya harap dekat belakang sana tu Nabi sebelum balik tolong berwakaf. Ini pencen tuan-tuan nanti apabila tuan-tuan masuk dalam kubur ya. Saya kata terang ni, salah satu amal jariah yang takkan berhenti sampai hari akhirat, pahalanya mengalir kepada kita ialah pahala sedekah jariah yang diwakaf ya tuan-tuan ya. Tapi saya tak nak cerita wakaf sangat lah tuan-tuan. Macam promote wakaf ya. Promote wakaf ni nanti kadang tak cerita faraid kita malam ni. Nabi sebut yattabi'u mayyita salat, akan mengikut ke atas mayat itu 3 perkara ya. Akan mengikut ke atas mayat itu 3 perkara ya. Fayarji'u nani wa yabqa wahid, akan balik 2 tinggal satu. Ini Nabi sebut ya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu, akan mengikut ke atas mayat itu apa dia? Pertama ahli keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amalannya. Tuan-tuan kalau meninggal dunia nanti tuan-tuan, ada 3 benda ni yang confirm Nabi sebut akan ikut tuan-tuan hantar dekat perkuburan jenazah dekat depan. 3 perkara ni. Ahli keluarga tuan-tuan. Siapa dia tuan-tuan? Isteri, anak-anak, datuk, nenek, bapa, ibu, itu semua ahli keluarga tuan-tuan. Dia akan iring tuan-tuan, hantar tuan-tuan ke kubur tuan-tuan. Akan hantar tuan-tuan sampai ke kubur dan akan bantu tuan-tuan masukkan jenazah tuan-tuan dalam kubur. Ya. Ahli keluarga. Yang kedua, wa maluhu, hartanya. Hartanya juga akan ikut tuan-tuan pergi ke kubur tuan-tuan. Apa harta yang ikut pergi kubur tuan-tuan? Kereta insuranya ya. Motor LC-nya semua akan ikut tuan-tuan. Dia akan hantar tuan-tuan pergi kubur. Kalau isterinya tu dengan membawa penuh emas sampai ke lengan tuan-tuan, itu harta lah tuan-tuan. Harta yang tuan-tuan tinggalkan yang bagi pada isteri tuan-tuan ya, akan ikut hantar tuan-tuan pergi kubur. Yang ketiga yang akan ikut tuan-tuan nanti ialah amalan tuan-tuan yang tuan-tuan pernah buat dekat dunia ni tuan-tuan. Fayarji'u nani, akan balik 2 tuan-tuan. Akan balik 2 tuan-tuan. Dia tak akan duduk dekat situ. Apa yang akan balik tuan-tuan? Ahluhu wa maluhu, ahli keluarga kamu dengan harta. Ahli keluarga akan balik tuan-tuan, harta akan balik. Ni 2 perkara ni lah yang jadi pusaka, jadi faraid. Yang malam ni kita nak cerita tuan-tuan. Yang 2 perkara ni lah jadi faraid, jadi berbala-bala, jadi bantah-bantah, jadi gaduh-gaduh, jadi rebut-rebut harta. Ni 2 perkara ni. Ahluhu wa maluhu, ahli keluarga iaitu ahli waris dengan harta. Amaluhu dah tinggal dengan kita tuan-tuan. Yang teman kita dalam kubur nanti tuan-tuan ialah apa dia tuan-tuan? Wa amaluhu, amalan yang tuan-tuan pernah buat, wakaf tuan-tuan, itu yang akan meneman tuan-tuan dalam kubur nanti tuan-tuan. Tuan-tuan pernah sedekah ke masjid, tuan-tuan berzikir, tuan-tuan beribadat, itu amalan-amalan yang tuan-tuan akan bawa dalam kubur yang akan jadi peneman kepada tuan-tuan. Ya? Yang lain semua balik tuan-tuan. Balik. Isteri tuan-tuan sayang macam mana sekalipun dengan tuan-tuan, dia akan balik. Dia takkan tidur dekat kubur tu tuan-tuan ya? Sayang macam mana, menangis teresak-esak, sayangkan dengan tuan-tuan ya. Ada satu kes tu jumpa dengan saya ya.
Isteri dia sayang sangat dengan suami dia, tuan-tuan. Dia cintakan sangat suami dia. Setiap malam dia teringatkan suami dia. Dia tak tidur dekat kubur, tuan-tuan. Dia tidur dekat rumah. Dia takkan duduk dekat tepi kubur, tuan-tuan. Kalau dia bacakan doa, dia bacakan tahlil, dia baca yasin, dia baca dekat rumah. Dia tak ada pergi kubur, tuan-tuan, duduk dengan tuan-tuan. Tuan-tuan tinggal dengan amalan yang tuan-tuan pernah buat. Ya, ibadatnya, puasanya, sedekahnya, wakafnya, itu yang akan tinggal dengan tuan-tuan. Yang lain semua balik tak setia dengan tuan-tuan. Tuan-tuan dia rasa mereka setia pada tuan-tuan. Jangan perasan, tuan-tuan, ya. Mereka semua akan balik tinggal pada tuan-tuan. Ya. Yang balik inilah yang bermasalah ni cerita, tuan-tuan. Yang balik inilah yang kita nak cerita malam ni, tuan-tuan. Yang banyak persoalan yang timbul, baca dalam surah Khabar, nenek kena pukul, bapak kena pukul, ibu kena pukul sebab rebut harta pusaka. Ini cerita dia, ni yang kita nak cerita malam ni. Tapi saya cerita ringkas je lah. Saya nak cerita semua memang tak boleh, tuan-tuan, ya. Tak cukup masa. Kita cerita ringkas secara umum saja. Ya, yang balik, ya. Itu sebab, tuan-tuan, yang balik ni, kalau dia beragama, tuan-tuan, ilmu agamanya tinggi, datang masjid ngaji, dengar kuliah, dengar pula kuliah faraid macam ni, tuan-tuan, dia tahu dah peranan dia nanti bila dia balik nak selesaikan harta pusaka, arwah bapa dengan mak dia, arwah suami dia ataupun arwah isteri dia, tuan-tuan. Ini dah, tuan-tuan, ada yang rasa tamak dalam hati, dalam jiwa dia, dia akan berebut berantakan. Kalau yang tak faham, kalau ada yang faham, tuan-tuan, tamaklah pula, tuan-tuan, nak berebut tentang harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati, tuan-tuan. Ilmu faraid ni perlu dipelajari supaya memudahkan kita untuk menguruskan harta pusaka si mati. Terutamanya sebelum nak selesaikan, nak bahagikan harta pusaka si mati, tuan-tuan, kita perlu buat apa? Mula-mula sekali, bayar dulu urusan jenazah si mati. Itu adalah hutang kepada si mati. Ambil daripada duit si mati. Yang kedua, tuan-tuan, bayar hutang si mati. Hutang dia dengan Allah, hutang dia sesama manusia. Badal hajinya, zakatnya, itu semua kena bayar dulu, tuan-tuan. Jangan bagi faraid dulu. Ya, tuan-tuan, ya. Hutang dia sesama manusia perlu dijelaskan. Yang ketiga, selesaikan wasiat dulu, tuan-tuan. Yang keempat, kalau ada harta sepencariannya. Yang kelima, barulah dibahagikan faraid, barulah dibahagikan harta pusaka peninggalan si mati. Kalau tak boleh bahagi lagi, tuan-tuan. Kena selesaikan perkara-perkara tersebut. Tu, tuan-tuan. Lepas dah selesai tu, barulah kita cerita bab faraid, tuan-tuan. Yang mana Nabi sebut belajar faraid merupakan satu tuntutan. Ta'allamul faraid wa'alimuhanna. Nabi kata, belajarlah ilmu faraid dan ajarkan kepada orang lain. Siapa tahu ilmu faraid tak boleh simpan, dia kena ajar kepada orang lain. Wa'alimuhanna. Nabi kata ajarkan kepada orang lain. Ya. Wa huwa nisfu ilm, dan dia separuh daripada ilmu. Nabi kata, ya. Itu sebab ilmu faraid ni dia susah ni sikit, tentulah, tuan-tuan, ya. Nah, sampai Nabi disebut, Nabi kata wa huwa nisfu ilm. Dia sebahagian daripada ilmu, separuh daripada ilmu. Mana taknya, tuan-tuan? Dia melibatkan ilmu apa? Ilmu fatwa, mengenal waris, membahagi, mengira matematik untuk cara pembahagian harta pusaka. Mana ada dekat ilmu lain, tuan-tuan? Melibatkan 3 benda, tuan-tuan. Fatwa, mengenal waris, ilmu nasab. Yang ketiga, kira matematik, cara nak bagi. Kadang ada setengah orang, dia tahu cerita pasal ilmu nasab dia, siapa waris dia. Dia tak tahu macam mana nak kira. Dia tak tahu berapa bahagian sefer-sefernya yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 176. Tu 3 ayat ni, tuan-tuan, bukan pendek-pendek, semua panjang-panjang, tuan-tuan. 3 ayat ni khusus cerita bab faraid, tuan-tuan. Pembahagian berapa suami dapat, berapa isteri dapat, berapa ibu dapat, berapa bapa dapat, anak lelaki dapat berapa, anak perempuan dapat berapa, saudara lelaki seibu sebab saudara lelaki seibu, saudara perempuan seibu, adik beradik dapat berapa dalam ayat 170. Ini
Contohnya kalau suami tu tuan-tuan, Allah sebut walakum nisfu, walakum bagi orang, bagi suami-suami lelaki dia dapat 1/2 nisfu. Ya, dalam ayat 12. Ya. Walakum nisfu azwajikum illam yakul lahunna walad. Ya, yang Allah sebut. Orang suami akan dapat 1/2 jika isterinya tak ada anak. Disebut tu nisfu tu 1/2, 1/2, rubuh, sumun 1/8. 1/4, 1/8, 2/3 semua disebut oleh Allah Taala dalam ayat 11 surah An-Nisa, ayat 12 dan ayat 176. Tak ada dalam hukum-hukum lain Allah sebut secara khusus tuan, melainkan ilmu faraid. Ini hebatnya ilmu faraid tuan. Itu pasal bahagi atau saka ni wajib ikut ilmu faraid. Wajib bagi ikut faraid yang telah ditetapkan oleh Allah Taala, sebab tidak ada dalam perlembagaan kita iaitu Al-Quran. Ya tuan-tuan, bukannya ciptaan kita undang-undang bertulis. Dah. Faraid ni undang-undang yang Allah dah tulis dalam Al-Quran, wajib ikut. Kalau tuan-tuan pernah dengar dekat luar sana, kalau ada orang kata tak wajib ikut faraid ustaz, buat apa kita nak bagi faraid? Kita bagi sama rata je lah, kan lebih adil. Ketuk kepala dia ustaz, tuan-tuan, ketuk kepala dia. Tuan-tuan, ini dah melawan hukum Allah SWT. Allah dah perintahkan bagi ikut faraid sebab dah ada dalam Al-Quran yang kita pandai-pandai nak bagi sama rata. Kenapa? Tuan-tuan boleh jawab lah depan saya sekarang ni. Siapa nak berdebat depan saya sekarang ni? Ini hukum Allah sama dengan hukum hudud tuan-tuan. Saya cakap terus terang. Kamu sebut hudud dia mula label dia tuan-tuan. Bukan, jangan label-label. Ini cerita bab hukum. Cerita bab hukum ni tuan-tuan. Faraid ni hukum. Allah sebut dalam Al-Quran. Kenapa kita tak nak ikut? Kenapa nak ikut? Petang tadi tuan-tuan ada satu kes yang berat jumpa saya. Ini kes bagi sama rata lagi tuan-tuan. Bagi sama rata. Tanah harga 35 juta. Sungai Merak saya cakap terus terang, yang 1 ekar tak dapat 50,000 tuan. Sungai Merak. Belah-belah saya cakap terus terang tuan. Saya nak beritahu, Alex Seteding ni dengan jarum ni. Ini tanah kan dengan naik, saya nak beritahu dia. Aku tahulah sebab aku setiap bulan bagi surat dekat JPPS, Jabatan Penilaian, nak tahu berapa harga nilai satu tanah. Walau dia tahu tanah yang mana yang paling murah. Tu dia dah Kerana murah. Sini jangan main-main. Harga naik, harga mahal. Akibat nak bagi sama rata dari tuan-tuan, tak nak ikut hukum Allah. Sampai abang dia dengan adik dia dah mati lama tuan-tuan, dia nak bagi juga harta bapak dia. Lah sekarang yang pening tu orang juga tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Melirik-lirik, berlapis-lapis. Bila abang itu sepatutnya tak terima, tu siapa dia kata nak terima juga. Melirik-lirik jatuh dekat anak dan isteri abang ni pula dah kahwin lain, dah meninggal dunia, jatuh pada orang sana. Macam mana tuan-tuan? Ini sebab tak nak ikut faraid. Allah dah kata ikut hukum aku, tapi kita tak nak ikut tuan-tuan. Itu kan orang kita suka melawan hukum Allah, tak nak ikut hukum Allah. Aku ingat lagi ada satu orang Penang telefon. Dia dekat Majlis Agama Islam Selangor ni tuan-tuan, Baitul Mali international sikit. Yang telefon kita bukan takat orang Selangor, saya cakap tak serang tuan-tuan. Kok Kelantan pun telefon kita. Semalam Kok Kelantan telefon. Kok Kelantan tanya. Bahasa pekat betul tuan-tuan. Aku yang Melayu ni pun terikut cakap dia tuan-tuan. Kok Kelantan. Gaduh tuan-tuan, gaduh. Ada ke dia cakap dengan saya, kalau boleh saya nak halang suami adik saya mewarisi siapa? Allah. Boleh tak tuan-tuan? Boleh ya. Tuan-tuan kalau ada buat wasiat, tuan-tuan kat depan saya ni kalau ada buat wasiat, tuan-tuan halang isteri tuan-tuan dapat tersangka. Haram hukumnya wasiat tuan-tuan. Saya cakap terus terang, hukum fiqh. Ada seorang pegawai bank tuan-tuan, dekat Ampang dan telefon saya, dia tak nak bagi langsung satu siapa ini pada isteri dia tuan-tuan. Boleh tak boleh? Boleh tak? Dia nak buat wasiat, dia kata nak halang langsung isteri dia dapat satu siapa. Boleh tak boleh? Tak boleh tuan-tuan, haram. Sebab ahli waris dah ditetapkan oleh Allah. Dia walau macam mana sekalipun, tuan-tuan tak boleh halang dia daripada dapat satu siapa. Tuan-tuan buatlah wasiat macam mana sekalipun, wasiat tuan-tuan tu boleh terbatal jika waris itu tak setuju. Tu hebatnya wasiat ni ya tuan-tuan. Faraid tuan-tuan. Faraid lebih kuat tuan-tuan.
Faraid lebih kuat. Tapi orang kita ni telah diosakkan mindanya dengan syarikat-syarikat apa jadah ni tuan-tuan, yang nak cari untung, ya, dapat komisen tinggi. Dia kata boleh lepas mati bagi dekat apa yang tuan-tuan wasiatkan. Tuan-tuan, ni duduk sini belajar dulu. Boleh tak boleh? Tonton sebenarnya kena tipu dengan dia. Dia tu nak niaga je. Tulis dalam surat khabar 42 bilion atau orang Melayu tak dibahagikan lagi. Ini puncanya tak buat wasiat. Padahal dia nak lakukan wasiat dia. Tak apa yang dia tipu. Tuan-tuan lah. Sebab tuan-tuan tak belajar faraid itu bahaya. Tuan-tuan ni. Kalau saya nak cerita banyak ya tuan-tuan ya. Apa berhenti hadis tadi? Wa nisful ilm. Berhenti sambung lagi. Nabi kata wa nisful ilm. Sebahagian, separuh daripada ilmu. Faraid ini. Seronok ya tuan-tuan baca faraid ini sebenarnya. Seronok ya. Seronok tuan-tuan ya. Kalau ustaz yang ngajarnya tak pandai memang tak seronok lah. Tapi kalau pandai cerita seronok tuan-tuan ya. Seronok ya. Wa yumsa, dan dia ilmu yang mudah dilupakan. Mudah lupa tuan-tuan. Wa yumsa. Ilmu faraid mudah lupa tuan. Tanya Ustaz Anwar. Tanya Ustaz Anwar. Saya yakin Ustaz Anwar pernah belajar ilmu faraid, tapi tak boleh nak ingat tuan-tuan. Sebab Nabi dah sebut awal-awal 1400 tahun dulu. Ini ilmu yang senang lupa tuan-tuan. Saya kalau tak amal, tak buat ayat ini, memang saya pun lupa tuan-tuan. Tapi dek, kerana hari-hari aku buat tu aku ingat tuan-tuan ya. Wa huwa yunsa, Nabi kata, ilmu yang mudah dilupakan. Wa huwa awwalu yunza'u min ummati, dan dia merupakan ilmu pertama yang diangkat oleh Allah SWT di kalangan umat aku, Nabi kata. Tuan-tuan, itu pasal ada tok guru kalau dulu mengajar, dia kata siapa pandai faraid cepat mati tuan-tuan. Tuan-tuan kalau belajar faraid depan saya ni, kalau pandai tuan-tuan cepat mati ya. Jangan takutlah tuan-tuan ya. Setakat ni lah tuan-tuan saya nak bagi tahu. Setakat ni tuan-tuan ya, saya bagi tahu dengan tuan-tuan. Anak murid saya yang belajar faraid dengan saya baru seorang tadi yang terdengar baru meninggal tuan-tuan, orang Sungai Lam. Ya. Muazzin masjid ya tuan-tuan ya. Meninggal dia tuan-tuan ya. Dia belajar faraid dengan saya. Meninggal. Baru seorang saja tuan-tuan ya. Jangan takutlah ya. Jangan risau, semua akan mati tolak. Semua mati. Mana ada yang hidup selama-lamanya? Ya, mana ada? Semua akan mati. Dan wak-wak semua ni mati, semua tinggalkan tapi macam mana nak buat? Anak-anaknya tahu ke? Mak bapak ni dah meninggal dulu, dah uruskan belum tanahnya belum? Belum lagi. Ya. Itu sebab Nabi suruh belajar faraid. Belajar faraid. Kita tahu ni. Faraid ni dia ilmu merangkumi tentang mengenal pasti al-wajib. Ya. Tidak boleh diri ya tuan-tuan. Ya. Faraid, tuan-tuan, ilmu yang paling asal bab faraid adalah mengenal ataupun kenal ahli waris. Kenal ahli waris. Ni. Tuan-tuan. Pertama, kenal ahli waris. Tuan-tuan kenal ahli waris tuan-tuan apa kalau meninggal? Dah kenal? Saya yakin ramai lagi yang belum tahu ahli waris. Ni, saya nak bagi tahu, orang perempuan, orang yang kena tahu siapa ahli waris ni. Dan kena tahu berapa bahagian dia. Pertama, kenal pasti ahli waris. Siapa ahli waris kita? Kalau kita meninggal dunia. Kalau berlaku kematian ahli keluarga kita, siapa ahli waris? Siapa nak menguruskan jenazah? Siapa nak jadi wakil tukang cakap dekat depan? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang nak cakap? Mestilah ahli waris. Takkan orang luar tuan-tuan. Ahli waris yang kena cakap. Ini dah, ahli waris duduk tepi sopo tuan-tuan. Lambai. Orang ahli waris duduk dalam, pergi semayang jenazah dekat saf depan. Ini ahli waris duduk belakang, minta hukum melenteng. Apalah tuan-tuan. Aku selalu tengok benda tu tuan-tuan. Nombor 2 ialah mengetahui hapuan. Hapuan waris. Ini ilmu faraid. Hapuan waris. Berapa hapuannya? Berapa bahagiannya yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yang saya sebut dalam surah An-Nisa ayat 11
23 ayat memang khusus cerita bab ahli waris berapa dia dapat, tuan-tuan. Kalau dalam ayat 11 tu dia cerita pasal waris lelaki dan perempuan. Lizzakari mislu hadzil unsayain. Seorang lelaki bersamaan dengan 2 bahagian orang perempuan. Ya, wali abawai li kulli wahidin minhum masudusum mimma taraka in kana lawal. Kalau seorang tu meninggal dunia ditinggalkan kedua ibu bapa, maka kedua ibu bapanya dapat 1/6 jika si mati tak ada anak. Itu kenapa tu? Kenapa? Ya, berapa ramai di kalangan kita kalau meninggal seseorang dalam keluarga ada mak bapak tak dibahagikan atau satu. Berapa ramai? Yang dibagikan dekat anak-anak je, tuan-tuan. Isteri, anak-anak, mak bapak si mati tak dibagi. Orang jauh umurnya panjang, anak-anaknya kojol dulu biasanya, tuan-tuan. Bapaknya umur panjang, umur 80, 90 masih hidup lagi. Bapak dia tu dapat atas saka kalau anak dia meninggal dunia. Itu berapa ramai? Berapa ramai yang masukkan dekat pejabat saka permohonan dimasukkan mak bapaknya sendiri? Tak ada, tuan-tuan. Mak bapaknya ditinggalkan. Sedangkan dalam hukum syara Allah dah beritahu dalam ayat 11 tu, mak bapak dapat atas saka. Mak bapak dapat. Salah kira tu cerita lain. Nak jawab apa? Macam petang tadi ada orang ngadu dengan saya. Petang tadi ceritanya dah 85. Nak cerita pun tak boleh lah, tuan-tuan. Tengah jam je ya. Aku kalau cerita faraid ni banyak ya. Cerita gaduh dengan Pak Imam, gaduh dengan Balu, banyak. Ada Pak Imam besar nak cakap yang sana ni. Ada petang tadi kes lagi pejabat siapa salah kira. Ada ke kira dia tinggalkan si mati tu mati bujang tapi kaya, tuan-tuan, duit kelas ni banyak, pegawai kerja dekat kilang lah, gitu. Dia tinggalkan isteri, lepas tu dia tinggalkan ibu, dia tinggalkan bapa. Pegawai saka tu bahagikan, isteri dapat 1/4, ibu dapat 1/4, bapa dapat 2/4. Saya pun pelik. Mana? Yang betul yang mana je, tuan-tuan? Yang betul yang ini je, tuan-tuan. 1/4. Apabila seseorang meninggal dunia, dia tak ada anak, dia ada isteri, dia ada mak bapak, adik-beradik tak dapat tersangka. Adik-beradik ada 8 orang. 8 orang. Duit KPSP ada lebih kurang 50,000 lebih. 50,000. Banyak lah tu 50,000 lebih, tuan-tuan. Kita gila sikit lah tu 50,000 lebih, tuan-tuan. Tapi saya confused jawab lagi. Yang jawab satu, saya minta maaf tak punya tadi ni. Saya tak nak terbuk jawab satu mana, tapi salah kira. Saya ada 2-3 kes zaman Sanwa pun saya ada. Kita bergaduh dengan satu yang salah kira, tuan-tuan. 1/4. Yang ini je betul. Kalau seseorang meninggal dunia, ditinggalkan isteri, tak ada anak, maka isteri dapat 1/4. Kalau si mati tu ada anak, isteri dapat berapa? 1/8. Macam mana aku nak ringkaskan? Abang K, tahu Abang K? Abang K kahwin dengan kakak Siti. Aku tak masukkan siapa-siapa. Abang K, kakak Siti ada anak tak? Kakak Siti, orang yang jawab kakak Siti ada anak ya. Abang K ada anak tak? Abang K ada anak. Abang K kalau kojol, tuan-tuan, kakak Siti dapat berapa? 1/8 saja. 1/8. Tapi kalau abang K anak dia semua dah meninggal dunia dulu, semua dah tak ada, yang abang K hidupnya lama, kemudian abang K meninggal, baru kakak Siti dapat 1/8 sikit ya kakak-kakak ya. Sikit. Saya nak beritahu dekat kakak-kakak kat belakang sana, makcik-makcik, kalau suami meninggal dunia, suami ada anak, tak kira dengan isteri lain, pernah kahwin 2-3 dengan indun mana tak, tuan-tuan, janji dia ada anak, puan-puan dapat 1/8 lagi, lebih kurang 12,5%. Kalau ada RM100, RM12,5 dia dapat. Sikit lah, sikit. Tuan-tuan, kalau ada peti air dekat rumah sana tu, dekat dapur, mesin basuh, kalau suami beli hak dia, tuan-tuan, kalau meninggal dunia suami